Jadi ada 3 jenis cahaya yang Allah lempahkan ke dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin memang sukarlah kita nak memahami 3 cahaya ni. Tapi cukuplah untuk kita, cukup kalau kita tahu bahawa selain daripada cahaya ilmu, cahaya amalan kita, ada cahaya yang Allah janjikan kepada kita akan masukkan terus ke dalam hati kita. Memang ada. Sebab tadi Allah dah janjikan, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan di dalam hati kamu furqanan. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini janji Allah. Jadi ini dalilnya bahawa ada sejenis nur yang Allah akan sampaikan terus, lempahkan terus, waridkan terus ke dalam hati kita. Lalu dihuraikan nur ini oleh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Hikam. Ada 3 jenis. Jadi maklumat yang kita perlukan, ya, memang ada sejenis nur hidayat yang Allah sampaikan terus ke dalam hati. Sesudah kita mengetahui adanya nur yang Allah janjikan untuk disampaikan terus ke dalam hati kita, yang 3 jenis tadi, nur intibah, nur iqbal dan nur al-wisal, maka kita perlulah mengetahui, bagaimana kaedah supaya kita dapat kurnia daripada Allah ketiga-tiga jenis cahaya tadi. Apakah kaedahnya, apakah jalannya, atau apakah amalannya yang sepatut kita amalkan, apakah jalannya yang sepatutnya kita lalui, apakah kaedahnya yang sepatutnya kita pegang. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Taubat ayat 119. Tak salah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Inilah di antara cara ni, kaedahnya, jalannya, supaya kita mudah dapat kurnia daripada Allah, lempahan cahaya hidayat terus ke dalam hati. Ayat ini ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama bermaksud ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha. Bahagian yang pertama ini bermaksud Allah memerintahkan kita supaya bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan gulungan as-shadiqin. Maksudnya tuan-tuan, bila kita bertakwa buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang setiap hari sebagaimana yang kita lalui. Ada 2 cara. Yang pertama, kita gaya sendiri, gaya sendirian berhad, mayang sendiri, puasa sendiri, baca Quran sendiri, pergi haji sendiri, ya, berzikir sendiri, semua sendiri. Mungkin kerana kita dah tahu, dia jadi orang alim, tak perlu ni semua.
ataupun memang kita tak mau bercampur, sendiri-sendiri je, sekali-sekali je hari Jumaat bermakmumlah. Bahkan yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin ni, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan golongan as-shadiqin. Jadi cara yang kedua kita bertakwa kepada Allah itu sentiasa bersama-sama dengan seorang mukmin yang bertaraf as-shadiqin. Golongan as-shadiqin ni golongan orang mukmin yang berada di bawah nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Tapi ulama tasawuf tuan-tuan menerangkan kepada kita, kalau tidak ada, kalau kita tak menemui atau sukar menemui seorang alim yang bertaraf as-shadiqin, kita boleh bersama-sama dengan orang yang lebih pandai daripada kita, sudah memadai. Maknanya kita sembahyang sama orang ini, kita puasa bersama-samanya, kita berbuka sama-samanya, kita baca Quran bersama-sama dia, pergi haji sama-sama, pergi tawaf sama-sama, pergi lontar sama-sama, pergi apa saja buat sama-sama, dengan tujuan supaya kita dapat pimpinannya. Jadi ini lebih baik. Cara yang pertama tadi kita gaya sendirian berhad, semua sendiri, baca Quran sendiri, sembahyang sendiri, pergi haji sendiri, kerana dah faham buat sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat tadi, yang sebaik-baiknya kita buat itu semua, kita bertakwa itu hendaklah bersama-sama dengan golongan as-shadiqin. Kalau kita tidak menemui seorang pun as-shadiqin, orang-orang sufi, ulama tasawuf kata memadailah kita ini dipimpin oleh seorang yang lebih pandai daripada diri kita. Cukup. Pasal apa tuan-tuan, bukan kita tahu siapa dia as-shadiqin. Jadi kalau di kampung ni kita tahu siapa yang lebih pandai dalam agama ni, kita minta dipimpin. Biasanya Pak Imam. Kita sembahyang sama Pak Imam, baca Quran, puasa sama, pergi haji sama. Ini lebih baik tuan-tuan.